بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن، والحمد لله الذي من علينا بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hendaklah kita ketahui bahawasanya antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perintah yang sungguh agung adalah segala ibadah yang berkaitan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antaranya adalah salat. Apabila seseorang hamba itu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah menyerahkan diri kepada Allah bulat-bulat seluruhnya. Kerana sujud itu tidak lain melainkan dia memperhambakan dirinya kepada Allah. Kita ni dah hamba, kita ni dah adalah hamba Allah. Tapi apabila kita sujud, memperhambakan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh kerana itulah fadilat orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin dia menghina diri dia, makin dia memperhambakan dirinya kepada Allah. Ketika itulah Allah semakin hampir dengannya. Oleh kerana itu, kalau ditanya satu soalan, bagaimana caranya seorang hamba itu mahu menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jawabannya adalah tidak lain, amalkan satu amalan. Dengan amal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti hampir dengan kamu, kerana mustahil kamu dapat hampir dengan Allah. Itu dia sudah akidatul Islam, mustahil seseorang boleh hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil. Tetapi dia sudah akidatul Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hampir dengan kita. Mengapa? Sebab kita hambanya yang hina dia. Apabila kita sujud memperhambakan, menghina lagi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu jawabannya. Itulah keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat hampir dengan kita. Seperti mana dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan seseorang itu hampir dengan Tuhannya adalah ketika mana dia sujud, dalam keadaan sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, keadaan seseorang hamba yang hampir dengan Allah. Kenapa Nabi menisbahkan hamba yang hampir dengan Allah? Kerana perbuatan itulah menyebabkan dia hampir dengan Allah. Hakikatnya perbuatan itu menyebabkan Allah hampir dengannya, menyebabkan dia hampir dengan Allah. Lalu Rasulullah SAW menyebut tentang natijah, kesan seseorang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah bersabda, maka perbanyakkan bagi kamu berdoa ketika mana sujud. Dan itu salah satu daripada rahsia khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam solat kita. Kalau ditanya bagaimana kaedah untuk kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam solat kita, kerana khusyuk salah satu daripada rukun batiniyah ketika mana kita solat. Rukun zahir itu qawli fi'li, tapi rukun batiniyah, rukun pada hati kita adalah khusyukkan. Bahkan yang zahir pun diperintah khusyuk juga. Antaranya adalah mata kita tidak memandang ke atas, disunatkan memandang ke tempat sujud kita. Itu salah satu khusyuk secara zahir. Tetapi perlu kita ambil panduan, ambil berat, kita juga perlu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Jadi apabila hati seseorang itu memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggikan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mencapai ketinggian kekhusyukan di dalam solatnya itu. Itu salah satu kawaid dalam cara nak khusyuk di dalam solat. Lagi kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam solat kita, ketika itulah khusyuk kita pun semakin besar. Itu kaedah.
Apabila kita menyibukkan diri dengan menghayati akan ayat-ayat, kesungguhan menghayati itu tidak lain, itulah yang membina kekhusyukan kita di dalam solat. Makna menunjukkan bahawasanya setinggi apapun hati kita, suatu kita solat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka setinggi itu juga kita akan mencapai kemuliaan. Dan kemuliaan itu adalah kekhusyukan dalam solat. Mustahil seseorang yang khusyuk solat dia dihina oleh Allah. Mustahil seseorang yang khusyuk dalam solat mendapat kehinaan. Tidak, melainkan dia akan mendapat kemuliaan, kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh untuk memerhatikan, menyibukkan diri dengan apa yang dibaca, bahkan hilangnya cara untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang menghilangkan khusyuk yang di dalam solat. Kesungguhan seseorang pasti kesannya juga adalah sebuah kesungguhan, seperti mana hadis Rasulullah SAW. Apabila kamu menghadap Allah, Allah juga menghadap kamu. Tetapi apabila kamu berpaling kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga berpaling kepada kamu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha membalasi zul intiqam. Hanya kita perlu ketahui bahawasanya Maha membalasi Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan dia bertindak semata-mata ada orang yang melakukan kezaliman, tetapi Maha membalasi Allah Subhanahu Wa Taala kembali kepada hamba-hamba yang memuliakan Allah, maka dia dapat kemuliaan. Barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fali nafsi, maka kesyukuran itu kembali kepada dia. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menghadap Allah, maka Allah juga membalasinya dengan bersungguh-sungguh menghadap pada hamba itu. Itulah maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha membalasi. Lalu sedang kita solat, kita sedang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu di situ mustahil kita sedang memuliakan dunia dan mengagungkannya, membesarkan dunia. Kerana hati kita hanya satu, tidak akan berjalan dua dalam satu keadaan. Apabila kita telah memilih hati kita untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada dunia yang kita akan besarkan dalam hati kita ketika itu. Akan tetapi apabila kita tak merasai, bahkan tidak memilih untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu munculnya dunia menjadi besar dalam hati kita. Itu yang menyebabkan hilangnya kekhusyukan kita. Seperti mana rukun di dalam mahabbah, setiap daripada sesuatu sifat itu ada rukunnya. Rukun mahabbah, rukun kecintaan, rukunnya syauq, rukun yang kerinduan. Di antara kita cinta mencintai, rindu merindui. Akan tetapi cinta dari dunia itu tidak akan sah sehinggalah dia merindui dan mencintai Rasulullah. Itu kaedah. Lalu begitu juga khusyuk dalam solat. Khusyuknya ia sah kalau mana Allah Subhanahu Wa Taala sedang berada dalam hatinya, pemikirannya, akalnya, jiwa. Itu pada kaedah. Lalu sekiranya ketika dia salat tidak meninggikan Allah, tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan Allah, membesarkan Allah, maka mudah dunia akan datang lalu dibesarkan, ditinggikan, berubah. Salat satu ibadah, tapi hatinya sedang menghadap duniawi, hatinya sedang menghadap dunia, sedangkan salat adalah satu ibadah.
Seperti mana contoh Allah Subhanahu wa taala memberi akal kepada kita untuk mengenal duniawi. Akan tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mengenal dunia tidak lain untuk mengenal apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita dalam dunia ini. Bagi ahli ma'rifah, apabila dia solat, dia melihat sesuatu menggerakkan hatinya kepada Allah yang ciptakannya. Macam kita solat, kita melihat sesuatu mengganggu kita, ya. Tetapi ada kalanya bagi ahli ma'rifah, bila dia solat melihat sesuatu mengingatkan dia kepada Allah. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala mentarbiah di dalam solat seperti mana yang kita baca dalam solat, itulah caranya kita solat. Di dalam solat membesarkan Allah, Allahu Akbar, maka tidak ada dunia yang kita akan besarkan. Di dalam solat adanya tasbih untuk meninggikan kemuliaan Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maka dunia ini kita tidak akan tinggikan, bahkan kita akan menghinanya dan merendahkannya. Ta'zim wa agungkan Allah Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ketika mana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini akan menjadi hina dan kita tidak akan mengagungkan juga. Itu kawaid pada kaedah bagaimana kita nak memuliakan Allah di dalam solat, kerana dengan kesan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Ini menunjukkan bahawasanya salah satu menjadi orang yang mulia adalah khusyuk di dalam solatnya. Salah satu nak jadi orang yang bahagia adalah khusyuk dalam solatnya. Salah satu cara untuk menjadi orang yang berjaya adalah khusyuk di dalam solatnya. Dan salah satu untuk bermakrifat Rasulullah SAW mengenal Rasul juga dalam khusyuk di dalam solat. Oleh kerana itu, bila solat kita dihadirkan Nabi SAW, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita hadirkan Rasulullah SAW di dalam solat kita. Bahkan kalau kita tidak hadirkannya, lalu kita bagi salam kepada siapa? Akan tetapi kita tidak melihat Rasulullah SAW, tidak pernah melihatnya. Lalu bagaimana kita nak membayangkan Rasul? Lalu dijawab oleh ulama-ulama kita, adakah kamu pernah melihat usaha Rasulullah SAW, maqam Rasulullah SAW? Ya. Kamu yakin di dalam itu Rasulullah? Ya. Maka bayangkan maqam Rasulullah SAW, kamu baca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Adakah salah pada syuruk? Jadi syariat tidak disalah, tidak difatwakan oleh ulama haram apabila membayangkan demikian, tidak. Bahkan diperintah untuk membayangkan. Kalau sekiranya seseorang biasa atau mengenal dengan Rasulullah, dia boleh membayangkan Rasulullah seketika mana baca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Waktu itu saja. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah tidak perlu dibayangkan lagi, sebab tidak pada waktunya, tidak pada tempatnya. Selain daripada itu, kita lihat apabila kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, Allah memuliakan kita. Lalu kita lihat juga sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghadap ke arahnya juga dimuliakan oleh Allah. Antara yang Kaabah, Allah perintah kita untuk menghadap ke arah Kaabah, dan terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala menyatakan Kaabah itu mubarakah, bibakkah mubarakah. Kaabah itu bangunan yang diberkati, mana dimuliakan oleh Allah. Begitu juga tanah haram, tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharamkan bagi orang-orang kafir memasukinya, kerana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya.
Begitu juga tempat-tempat yang bersih, yang suci, seperti mana masjid, seperti mana surau, makam para nabi, makam para wali, makam para rasul, makam para salihin, semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan para malaikat, memuliakan orang beriman, memuliakan para nabi rasul. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka? Jawapan kerana mereka sentiasa menghadap Allah dalam keadaan khusyuk. Khusyuk, penghayatan sewaktu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita diperintah untuk bukan sekadar memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, tapi bermahabbah, mencintai, agar kita akan bertambah kemuliaan dan cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menambah cinta kita? Caranya adalah dengan kita mencintai, menambah cinta kita kepada yang dicintai oleh Allah. Walladzina amanu asyaddu 'ubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat-sangat mencintai Allah. Mana mereka cinta. Mencintai yang dicintai oleh Allah adalah sebuah cinta yang perlu dibina. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan para nabi rasul, dan wajib bagi kita membina kecintaan terhadap mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala dia suka as-salat, dan kita wajib mencintai as-salat. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai sedekah, maka kita wajib mencintai amalan sedekah. Allah mencintai akan zikrullah, maka wajib bagi kita mencintai zikrullah. Kaedahnya begitu. Jadi jangan berpaling dengan sesuatu yang bersalah. Jangan kita mencintai sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Selain daripada itu adalah melalui kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita salat dengan membaca Al-Quran. Bahkan kalau sekiranya kita tidak membaca 7 ayat dalam surah Al-Fatihah itu, maka tidak ada salat lagi. Seolah-olah macam tidak menghadap Allah. Siapa yang perintah menghadapnya dengan membaca Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran adalah mulia. Kita memuliakan Allah dengan baca kitab Allah, dan Allah memuliakan kita dengan kalam Al-Quran. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan Quran, maka dia memudahkan bagi kita untuk memahami Quran, bukan sekadar mendengar dan juga membacanya. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila telah mencintai kita dengan Quran, maka dia memberi kekuatan untuk kita untuk tilawah, istiqamah membacanya. Itu cinta, itu mahabbah. Lalu kerana cinta tadi, maka hati akan bertambah kekhusyukan kerana cinta. Seseorang mencintai seseorang dengan rasa cinta yang bersangatan, menghadapnya dengan penuh rasa cinta, kerinduan, keasyikan. Lalu begitu juga dengan Quran Al-Karim, dia perlu menghadap dengan cara membaca dan mendengarnya dengan penuh kecintaan, menjiwai. Bukan orang yang kasih berkasih, mencintai antara satu sama lain, menjiwai cinta mereka, menjiwai rindu mereka. Lalu apabila kita salat, kita membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baca dengan penuh kecintaan dan kerinduan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kita surah Al-Fatihah 7 masani, 7 ayat yang dibaca ulang lagi, agar bertambah cinta, agar bertambah kerinduan. Kalau ditanya seseorang apakah umpannya dalam kerinduan, lalu jawapannya bertemu.
Apakah ubatnya kita dalam melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi menemui Rasulullah dengan sunnah-sunnah. Kita tidak perlu pergi menghadap Rasulullah, tapi Rasulullah akan datang kepada kita dengan mengamalkan sunnah. Kerana Nabi bersama orang yang mengamalkan sunnah. Itu mudah daripada kita mencari Rasulullah. Rasulullah sentiasa mencari kita melalui jalan wasilahnya adalah sunnah. Seperti mana kita mencari Rasulullah, jalannya juga wasilah. Tapi berat untuk sampai perjalanan seperti mana perjalanan Rasulullah. Tetapi apabila kita mencintai sunnah, Rasulullah akan bersama dengan kita. Kerana jalan sunnah merampilkan Nabi kepada kita. Selain daripada itu, untuk menghadirkan hati kita dengan khusyukan sewaktu kita solat adalah kembali balik kita melihat apa yang kita lakukan sebelum solat. Sebelum solat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum." Apabila kamu nak mendirikan solat, maka hendaklah kamu basuh wajah kamu, maknanya sehinggalah sampai kedua kaki kamu. Di sini sebuah persiapan sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ini dengan memperbaguskan, memperkemaskan wuduknya terlebih dahulu. Wuduk yang baik, wuduk yang bagus akan membina salat yang baik dan bagus juga. Bermula daripada wuduk. Oleh kerana itu Rasulullah SAW mengajar kita, apabila kita nak memulai wuduk, maka bacalah Bismillah, nama Allah. Bismillah, wuduklah. Bismillah, bermula dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu memperbaguskan wuduk adalah caranya seperti mana? Cara baginda Rasulullah SAW berwuduk. Memperbaguskan wuduk juga adalah memperpanjangkan bahagian wuduk kita. Wudhu muhajjalin, kita basuh muka, lebihkannya sehingga sampai kepada ubun-ubun kepada kita. Bermula di situ jatuh ke bawah. Bagi yang ada jambang ke janggut, maka hendaklah dibawa air sapu di situ. Kalau sekiranya nipis, wajib. Kalau sekiranya tebal, sunnah menyela-nyelanya dengan air. Apabila kita membasuh tangan, maka lebihkannya sampai bahu, bawah sedikit daripada bahu. Apabila kita membasuh kepala, menyapu kepala, maka sapulah keseluruhan kepala. Ini yang saya sebut bahagian rukun. Apabila kita membasuh bahagian kaki, maka bawahlah, basuhlah sampai ke pertengahan betis. Itu salah satu cara untuk kita melebihkan, tidak lain kerana indahnya perbuatan tersebut. Itu orang muhajjalin, mengapa indah? Sebab Rasulullah SAW nanti di akhirat, aku akan kenal akan umatku melalui cahaya kesancaya wuduk, sehingga mereka datang akan kenal. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perhiasan bagi ahli syurga yang dipakai mereka adalah kembali pada batasan wuduk mereka sewaktu di dunia dulu. Kita di atas dunia diharamkan bagi laki-laki memakai emas, tetapi di syurga perhiasan kita adalah emas. Min zahabin, fiddah wa zahabin, perak pun ada, emas pun ada. Lalu kita memakainya sampai ke bahagian wuduk kita. Adakah kita boleh membayangkan emas yang disalurkan, yang diletakkan di perhiasan sampai ke bahagian wuduk kita ini bahagian tangan? Tidak boleh kita membayangkan. Yang kita membayangkan tulang tangan disusun sampai ke bawah bahu, dan disusun tangan tak boleh angkat berat emas.
Kita tidak boleh membayangkan perhiasan-perhiasan syurga kerana dia sangat-sangat luar biasa sehingga tak boleh dibayangkan. Itu dia dah hebat. Allah yang menghebatkan apa yang berada dalam syurga sehingga tidak boleh dibayangkan kerana Allah cipta syurga dalam keadaan itu. Selain daripada itu, ini tarbiyah motivasi dalam diri kita. Suatu kita solat seolah-olah kita perlu memaksa hati kita untuk khusyuk. Paksa di sini adalah nama mujahadah, sungguh-sungguh berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Kalau kita tak mau melakukan dengan nama paksa dan bersungguh-sungguh, maka kita akan biar, kita tak akan tahu, kita tidak akan menghayati apa yang kita baca. Walaupun mungkin kita tidak dapat menghayati seluruhnya, tapi jangan sampai tak ada langsung yang kita hayati daripada apa yang kita baca. Yang kita hayati adalah nur hayati saja. Menghayatinya, betul menghayatinya. Lalu pada kawaid kaedah tarbiyah, kita paksa hati untuk menghayati Al-Quran yang kita baca, tasbih yang kita baca, apa saja yang ada baca dalam solat kita, sampai ke bahagian doa dalam solat. Di mana kita nak baca doa dalam solat, Nabi perintah kita baca dan doa sewaktu antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni, sampai wa'fu anni. Antara lain waktu kita sujud, doa lagi Rabbighfirli, Rabbighfirli. Antara yang lain atas sebelum memberi salam. Kalau dilihat di dalam solat, yang paling banyak sekali doa yang perlu kita baca adalah Rabbighfirli, atau memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa agaknya? Agar setiap rakaat yang kita terlalai ditebus dengan minta ampun Allah ketika itu juga. Kita solat dah rakaat yang pertama, lalu kita sujud pada rakaat pertama dah lalai dah, lalu duduk di antara sujud, sungguh-sungguh baca dengan menghayati Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampuni aku, ampuni aku. Sebab tadi pada rakaat pertama ada ayat-ayat aku lalai maksudnya, padahal aku tahu maksudnya, aku lalai. Solat lagi ada lagi, orang rakaat yang kedua pun ada lagi, antara dua duduk di antara dua sujud Rabbighfirli. Dalam sujud kita pun kita Rabbighfirli, Rabbighfirli, selain pada tasbih kepada Allah. Secara umumnya masing-masing orang memahami minta ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukan, yang terdahulu, yang sekarang, yang semalam, yang dulu-dulu. Akan tetapi kita lupa untuk istighfar atas istighfar yang kita baca. Istighfarlah dengan istighfar yang kita baca. Apa maksudnya di sini? Jangan kita beranggapan istighfar kita itu tidak ada salahnya. Kita telah buat salah dalam istighfar kita. Mengapa agaknya? Lidah membaca astagfirullah, hati tidak adanya penghayatan ya Allah ampun padamu, itu kan satu kesalahan. Itu yang kata Rabi'atul Adawiyah, istighfar mendambakan, memerlukan istighfar. Bila seseorang itu menyebutkan diri istighfar adalah ibadah, maka memadati sebenarnya. Ibadah itu nombor satu, dia ada istighfar dari ibadah. Kesilapan adalah ibadah ditegur dengan istighfar. Bukan di antara dosa saja ditegur dengan istighfar. Istighfar kita pun kita kena istighfar balik. Disebabkan suatu kita istighfar, hati tidak menghayati dan bersungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah, istighfar atas solat kita yang penuh kelalaian. Jangan dilihat dosa-dosa dulu. Tengok yang istighfar di dalam solat dulu. Seperti mana kita belajar ilmu,
Mengapa agaknya kita kena istiqamah terus belajar ilmu adalah untuk memperbaiki kesalahan mungkin dalam amal kita. Bukannya untuk menambah ilmu, tetapi adalah untuk memperbaiki amal kita yang belum lagi dibetulkan. Itu masa kita istiqamah belajar ilmu. Ada sebagian orang belajar menambah ilmu, tetapi kesalahan yang belum dibetulkan. Kesalahan yang besar juga belum diperbaiki. Ilmu semakin meningkat. Sebab apa? Pagi ini jalan untuk mendapatkan ilmu adalah satu jalan yang sungguh-sungguh mudah. Tidak ada di surau, di masjid, ada saja dalam YouTube, ada saja dalam TikTok pun ada. Macam-macamnya yang di-share tentang ilmu. Apa maksudnya? Ceramah-ceramah, tazkirah pendek, ceramah-ceramah pendek, lalu disebarkan. Kata ulama perkara itu tidak terus jatuh pada pengharapan tentang mendapatkan manfaat sebagaimana dia sahih dan benar. Hanya saja ulama kita menyarankan kepada kita agar berhati-hati, jangan tersilap dalam mengambil panduan dan sumber rujukan melalui apa yang kita tengok itu saja. Dikhawatirkan tersilap dalam mengambil. Kita terima bulat-bulat dengan apa yang disampaikan Pak Ustaz dalam itu. Padahal mungkin adalah sebuah kesalahan di sudut syariatul Islamiyah. Banyak orang yang share hari ini adalah cerita-cerita bid'ah, ini bid'ah. Saya bagi satu contoh dalam satu persidangan. Satu soalan ditanyakan kepada syekh yang berada di hadapan yang mengatakan Maulidin Nabi itu bid'ah. Lalu bangun seorang pelajar bertanya, Syekh, saya nak bertanya, saya masuk ke dalam masjid, ada pengajian sirah Nabi, adakah bid'ah? Itu tidak bid'ah, memang kita dituntut untuk belajar ilmu. Syekh, satu ketika saya datang ke dalam majlisnya bacaan hadis. Sampai satu hadis itu berkaitan qasidah memuji Rasulullah ini dibaca oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, dan orang student baru membaca qasidah tersebut. Adakah bid'ah membaca sesuatu dalam masjid, dalam pengajian ilmu? Itu juga tidak bid'ah. Syekh, saya mendatangi satu majlis, sehingga berkumpul di situ perintah banyakkan selawat kepada Rasulullah. Kerana kita malam ini mensyaratkan hadis tentang selawat Rasulullah. Nabi perintah kita memperbanyakkan selawat kepadanya. Maka Syekh itu menyarankan mari kita ramai-ramai selawat dengan selawat Ibrahimiyah. Selawat ini baca dalam solat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Syekh, adakah dia bid'ah? Itu tidak bid'ah. Sedangkan selawat Rasulullah itu masyru' disyariatkan secara berjamaah ataupun seorang-seorang. Syekh, saya datang ke satu majlis ilmu di mana kitab yang kami belajar berkaitan dengan kisah orang-orang saleh, para salafus saleh yang terdahulu. Adakah kami mempelajari sesuatu yang bid'ah? Itu tidak bid'ah, tapi kita perlu mempelajari kisah orang-orang saleh di kalangan para sahabat, tabi'in. Itu tidak bid'ah, maka dituntut untuk mempelajarinya. Soalan terakhir, wahai Syekh, kalau begitu mengapa Syekh membid'ahkan akan Maulidin Nabi, sedangkan di dalam Maulidin Nabi terisi dengan sirah Nabi, qasidah untuk Nabi, selawat untuk Nabi, cerita orang-orang saleh? Mengapa Syekh membid'ahkannya? Syekh itu terdiam, tutup majlis, bangun dan pergi. Diam 1000 bahasa. Dia lebih alim daripada Syekh itu. Maulid Nabi itu bid'ah.
Tapi jawapan Syekh tadi tak ada satu pun bid'ah. Maulid Nabi sebagai satu tajuk. Kalau kamu tak minat tajuk itu, kami bagi tajuk lain. Tajuknya apa? Mari bersyukuria dengan Nabi, bergembira dengan kelahiran Nabi. Oh, dia bila dengar kelahiran Nabi terus bid'ah. Ada satu soalan ditanyakan, adakah kita diharamkan pada syarat untuk meraihkan kelahiran Nabi? Pertanyaan pada hukum syariatul Islamiyah, haram ke, makruh ke, sunat ke? Lalu ini dijawabnya bid'ah. Kita tidak bertanya bid'ah, kita bertanya haram ke, makruh ke, sunat. Bid'ah itu luas maksudnya, luas takwilnya, luas di sudut bahasa pun, di sudut istilah pun luas. Kami yang bertanya tentang hukum haram ke, makruh ke, sunat ke, atau harus saja. Syekh itu tak percaya nak jawab. Dia ni masih jawab bid'ah. Apa maksudnya? Sesat. Itu dia. Bagi dia adalah sesat. Tadi dah jawab dia sunat, belajar, tak bid'ah. Tiba-tiba perkara ini semua menjadi kesesatan. Apa maksud di sini? Inilah maksudnya kejahilan yang ada di antara di tengah-tengah ini. Kejahilan pada agama tersedah di situ. Sedangkan ilmu Islam itu luas, jangan dipersempitkan. Selain daripada kita khusyuk di dalam solat, kita diperintahkan juga khusyuk sewaktu membaca Al-Quran. Apabila seseorang membaca Al-Quran, akan tetapi dia tidak berusaha untuk menangis di dalam hatinya, boleh jadi kerana dia tidak merenungkan isi kandungannya. Sebab merenungkan isi kandungan Quran pada hati, pada jiwa, sehingga wujud perasaan, datangnya tangisan. Kalau dia tidak menangis pada dua matanya, dia belum lagi dalam hatinya. Menangis pada hati yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah menghayati dengan apa yang dibaca sehingga terkesan dalam jiwa kembali. Ayat itu berbicara, ayat itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang ahli neraka. Dibacanya, dirasainya, kemungkinan dia membaca ayat tentang syurga. Dia tidak mengatakan aku ahlinya, tapi aku mohon rahmat Allah agar aku dapat masuk syurga. Begitulah cara kita membaca Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, ulama-ulama kita menyarankan bahawasanya dalami maksud-maksud Al-Quran itu sendiri. Bukan sekadar pada terjemahan, dalami lagi. Seperti mana pada pengajian tafsir kita, kadang-kadang kita belajar satu ayat, selesai kita satu kuliah. Disebabkan tafsiran adalah untuk menjelaskan lebih dalam lagi. Kita tidak menafsirkan secara halus, secara ilmu rahsia. Kita tafsirkan adalah sesuatu yang dapat kita menjiwai sewaktu kita membacanya. Faqra'u ma tayassara min al-Quran. Bacalah yang mana mudah daripada Quran di dalam solat kamu ataupun di luar solat kamu. Maksud yang mudah di sini adalah bukan sekadar mudah dalam membacanya, tapi mudah untuk menghayati isi kandungannya. Banyak surah kita tak berjaya menghayatinya disebabkan kita tak faham apa yang kita baca. Itu dah ada jawapan. Akan tetapi jangan sampai ada surah, ada ayatnya sehingga kita tidak berjaya menghayatinya. Lalu apabila ada ayat dan surah yang kita dapat menghayatinya, baca berulang-ulang.
Zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat, dia hanya membaca menafik, dia baca qul huwallahu ahad, dibaca surah Al-Ikhlas. Jadi imam akhir sekali baca qul huwallahu, sembahyang sunat baca qul huwallahu. Ada seorang sahabat, aku Rasulullah beberapa sahabat, sampai dia report ke Nabi. Nabi memanggil dia, hai kamu kenapa mengulang surah dengan membaca qul huwallahu ahad? Ya Rasulullah, kerana aku mencintai surah itu. Kerana kau mencintai surah itu, wahyu turun kepadaku. Allah mencintai kamu kerana mencintai surah itu. Seorang sahabat Rasulullah SAW baca qul huwallahu ahad. Nabi beritahu kepada sahabat, suruh Quran 1/3 Quran nanti baca, 10 juzuk punya pahala, 3 kali dibaca, habis 30 juzuk punya pahala Quran. Seorang sahabat Rasulullah baca lagi, qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wajibat 3 kali Nabi ulang. Wajib didengar sahabat, tak jelas wajib apa. Ya Rasulullah, kami mendengar kamu menyebut wajib bagi dia. Apa yang wajib ya Rasul? Al-Jannah, syurga buat dia. Syurga buat dia. Mengapa agak ni ditanya, kenapa kamu suka baca ulang-ulang? Ya Rasulullah, kerana aku mencintai surah ini, aku dapat menghayati sedalam-dalamnya surah ini. Diulang itu juga dibaca, kerana dapat percaya menghayati sedalam-dalamnya kerana cinta. Lalu Rasulullah kata, dengan cintanya itu menyebabkan Allah mencintainya. Hadis yang lain, Rasulullah bertanya orang yang sama, mengapa kamu mengulang membaca qul huwallahu ahad? Ya Rasulullah, kerana aku mencintai surah itu. Lalu Rasulullah menjawab, kerana cintamu kepada surah itu, Allah memasukkan kamu ke dalam syurga. Kita tidak bicarakan surah Baqarah, surah Yasin, surah Ali Imran yang panjang-panjang. Kita bicarakan qul huwallahu ahad. Lalu di sinilah satu iktibar yang kita ambil adalah faqra'u ma tayassara min al-Quran. Ulang-ulang menghayati, seperti mana surah Al-Fatihah, baca ulang-ulang menghayati. Ulang-ulang menghayati, cukup bulan dapat nur hayati. Wah. Sebulan yang pertama, sebulan kedua nur hayati yang kedua, sampai 4 stop. Tak boleh lebih, 5 tak boleh dah. Khulasahnya adalah kita khusyuk dalam solat dan juga khusyuk dalam baca Quran. Tidak lain adalah memuliakan, mengagungkan, merindui, mencintai, merasai itu semua. Rasa. Ada seseorang yang mana cintanya terhadap harta sehingga dicium, dipeluknya harta itu. Hartanya hilang, dia jumpa kembali, dipeluk, diciumnya harta dia. Dompet jatuh, orang kembalikan, dicium dompetnya. Sebab dalam dia ada teman wanitanya. Kunci hilang, jumpa, dicium kunci dia. Telefon hilang, jumpa balik, dicium balik telefonnya. Cinta, kasih pada dia. Lalu apabila kita membaca kitab Allah, maka ciumlah Quran, ciumlah ayat-ayatnya sebagai tanda kasih dan cinta kita kepada kalam Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sunnah. Ulama ditanya, adakah sunnah kita mencium ayat Quran, mencium di Quran? Quran pada mushaf kita cium, ayat pun kita cium. Ulama menjawab, sunnah. Apa dalilnya? Antara perkara yang dilakukan oleh para sahabat ketika mana baca Quran dengan mushaf
ataupun dengan apa yang mereka tulis adalah dengan selesai membacanya dan menciumnya. Ada di antara sahabat Rasulullah sebelum baca diciumnya, setelah baca diciumnya lagi. Mengapa? Kerana kasih dan cinta menyebabkan mudah bagi mereka untuk menghafalnya. Kerana dimudahkan untuk menghafal Quran dengan cinta, rindu, kasih. Itu je jawapannya. Ustaz, mengapa saya susah sangat nak hafal Quran ni? Sebab faktor usia ke? Bukan faktor usia, tapi faktor kecintaan, kerinduan itu tidak terlalu asyik padanya. Bila asyik kita ni lebih, cinta kita lebih, rindu kita lebih pada Quran, akan menjadi mudah semua. Mudah. Itu petua ulama-ulama kita. Kasih, sungguh-sungguh kasih. Bila kita bersungguh-sungguh kasih, bersungguh-sungguh kita akan baca, bersungguh-sungguh kita akan hafal. Tak fed up, tak boring. Kalau seseorang tu keluar dengan seorang kekasih, takkan boring kot. Walaupun makan nasi goreng pun dia tak boring tau. Dah duit banyak tu dia hanya mampu. Waktu student dulu lah, tak boring lah. Bahkan kongsi lagi. Dengan Nur Hayati lagi. Lalu begitu juga kitab Allah, begitu juga solat. Apabila kita rasa cinta dengan solat akan cinta kita melalui wasilahnya Allah. Solat itu makhluk ke? Solat itu makhluk. Hadis Rasulullah SAW, nanti apabila kita berada dalam barzah, datang seseorang yang sangat wangi, sangat tampan bercahaya. Tak pernah tengok laki-laki setampan itu, tapi ini gambaran kata Nabi. Tak pernah tengok setampan itu, secantik itu, sewangi itu. Lalu dia bertanya, siapakah kamu? Aku datang untuk menemani kamu. Tapi siapa kamu? Aku adalah solat kamu yang kamu tunaikan, laksanakan secara khusyuk saja. Tapi kalau solat itu tidak khusyuk, dia mari dalam keadaan, siapa engkau? Bodohnya engkau. Aku akan teman kau. Itu solat. Aku adalah solat kau. Disebabkan ihsan tu li anfusikum. Satu perbuatan yang baik, contoh khusyuk solat, satu perbuatan yang baik. Dia datang balik dalam bahasa dia baik. Wa in asatum falaha. Kalau kamu solat dalam keadaan buruk, solat itu datang buruk balik. Kaedahnya begitu. Orang dalam barzah boleh mengetahui keadaannya atau amalnya dulu. Kalau datangnya cantik, bersih, wangi, amalnya pun bersih, wangi juga atas dunia. Itu yang kita kenal kesungguhan dalam beramal, disebabkan dia akan mari bersungguh. Kita bayangkan kita dalam kubur seorang-seorang, kita memerlukan teman. Isteri kita hidup dia, kita dah mati dulu. Kita pun tak tahu isteri kita rupanya kahwin lain. Tak sangka atas dunia dulu saya terus mati, I takkan kahwin lain. Habis I tak kahwin juga dengan Tok Imam surau kat situ. Yang seorang lagi kawan, isteri dia kahwin AJK surau. Bagus juga isteri cari orang surau, ahli surga semua. Lalu dalam barzahnya isteri dia tak akan teman dia. Bila kita bersemangat bersungguh beramal, dia segera bersungguh datang ke kita. Selesai saja pertanyaan mereka muka nakir, selesai terus datang tu amal semua. Menemani kita. Bukan saja menemani kita. Gambaran macam dalam syurga, sebuah nikmat. Raudatil Jannah, taman-taman syurga. Tetapi kita kena tahu, ini semua adalah athar, kesan daripada ibadah yang baik juga. Itu pasal kita mohon pertolongan daripada Allah atas apa yang diajar oleh Rasulullah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa ingat padamu,
sentiasa syukur kepadamu dan sentiasa memperbaiki ataupun cantik dalam beribadah hanya kepadamu. Itu sebuah doa yang jangan kita tinggal setelah kita solat fardu ataupun solat sunat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rasulullah SAW sewaktu membacakan doa itu kepada sahabat Mu'adz bin Jabal dalam keadaan mahabbah, cinta. Ya Mu'adz, inni uhibbuka, aku mencintaimu. Ya Rasulullah, fa inni uhibbuka, aku juga mencintaimu ya Rasul. Ya Mu'adz, setelah daripada salat bacalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tetapi kita perhatikan Rasulullah sebelum dia mengajar Mu'adz dengan doa ini, dia datangkan mahabbah, cinta. Cinta ini membuka kasih dalam hati. Rasulullah Habibullah, kekasih Allah. Itulah sifatnya kekasih Allah yang datang untuk mencintai umatnya. Lalu kita membalasi dengan mencintai baginda Rasulullah dengan amal-amal yang saleh. Sekiranya kita melakukan kesilapan, kejahatan, keburukan, kita mohon keampunan daripada Allah dan bertobat kepada Allah. Sama ada besar ataupun kecil, nampak ataupun tidak, siang dan juga malam, yang tersirat, yang tersurat, yang tahu, yang tak tahu, yang dulu dan akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala masih membuka pintu rahmatnya selagi mana kita buat dosa, kita akui dan jangan sombong. Ada dosa yang kita buat tapi sombong, Allah tak akan ampun. Sama macam iblis, abad, enggan, wastakbara, lalu dia sombong dengan dosa yang dia buat. Wa kana minal kafirin, lalu jadi kafir. Bagi orang yang mengakui kesalahan dan dosanya, yang perlu dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dulu di Quran. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, dan barang siapa melakukan kejahatan sampai kepada dosa besar, fahisyah, ataupun melakukan kezaliman atas diri dia, lalu terus dia mengingati Allah, fastaghfiru li dzunubihim, ketika itu Allah kabulkan dia, maafkan. Tapi kalau sekiranya kita melakukan kesalahan, kita wastakbar, kita sombong, kana minal kafirin, kufur dan kafir itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kefahaman kepada kita tentang agama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita, merahmati kita, meridai kita, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang al-muhibbin yang saling mencintai antara satu sama lain, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.